Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar Umi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu yang ke-17, yang mana minggu ni kita masih lagi meneruskan pengajian kita dalam tajuk Tamadun Islam. Okay. Jadi terima kasih Umi ucapkan pada semua yang dah komen dekat Facebook tentang isi-isi kandungan kita pada minggu lepas, ya. Yang mana minggu lepas kita membicarakan tentang falsafah dalam tamadun itu sendiri dan juga kita membincangkan tentang Al-Falah, ya. Okey, terima kasih yang menyempurnakan task yang telah Umi bagi pada minggu lepas. Okey. Jadi pada minggu ni kita sambung lagi kita punya tajuk tamadun, yang mana sebenarnya kalau ikut tamadun ni sebenarnya kita akan fokuskan kepada tokoh juga, ya. Okey, bagi tokoh kita membicarakan ataupun kita akan mengupas tentang 4 orang tokoh, yang mana yang pertama adalah Syekh Dr. Idris Al-Marbawi, ya, Profesor Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim, dan yang ketiga Dr. Wahbah Zuhaili, dan yang keempat adalah Dr. Yusof Al-Qardawi. Okey. Pernah dengar tak nama-nama tokoh tersebut? Okey. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar kan, ya. Tapi penting sebenarnya untuk kita belajar tentang tokoh-tokoh, ya, supaya dia menjadi satu motivasi, semangat, iktibar untuk kita untuk terus fokus dalam menuntut ilmu, ya, sebab mereka ni adalah tokoh-tokoh ilmu yang sangat hebat, ya. Baiklah. Okey, jadi untuk minggu ni dia sebenarnya walaupun ada 4 orang tokoh, ya, tapi kita akan detailkan, Umi akan detailkan untuk 2 orang tokoh lah, ya. Dan selebih tu nanti kita akan buat task kita, ya, pada minggu ni. Okey. Jadi kita melihat kepada Syekh Dr. Idris Al-Marbawi. Okey, Syekh Dr. Idris Al-Marbawi ni Umi tak pastilah kamu kenal ke tak kenal, ya, tapi Syekh Dr. Idris Al-Marbawi ni dia berasal daripada Kampung Merbau. Sebab tu dia punya gelaran dia Al-Marbawi, kan, Kampung Merbau. Kampung Merbau ni dekat mana? Dekat Kuala Kangsar, Perak, ya. Okey. Umi memang banyak kali dah lah pergi dekat Kampung Merbau ni. Sebab kebetulan biras Umi memang asal orang sana, ya, dan dekat situlah tempat lahir Dr. Idris, Syekh Idris Al-Marbawi ni, ya. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia orang Melayu, orang Malaysia, ya, tapi dia mendapat pendidikan di Mekah, ya. Okey, Umi tak pastilah sekarang ni macam mana, tapi masa zaman Umi mengaji dulu, sekolah agama dulu, ya, Umi ingat, ya, di antara salah satu karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Dr. Idris Al-Marbawi ini adalah disebut sebagai Kamus Marbawi. Okey, bagi kamu yang sekolah agama, belajar bahasa Arab, rasanya memang sangat familiar lah dengan kamus ni sebenarnya, okey. Tapi Umi tak tahu lah sekarang ni ada kamus Google Translate, kan. Okey. Zaman Umi dulu memang kami guna kamus Al-Marbawi ni, ya. Memang kamus dia klasik sangat masa zaman Umi dulu. Kamus dia tu macam Al-Quran, dia punya kulit dia tebal, kan. So dia punya kertas dalam dia tu warna kuning, macam kitab kuning dulu, kan, ya. Dan memang wajib ada kami dulu, ya, kamus tu. Ya, kat situlah nak cari fi'il madhi, mudhari', amar, ya. So kamus tu memang legend lah masa zaman kami belajar dulu, ya. Sampai kan dulu ada ustaz-ustaz kami kalau waktu kelas kalau tak bawa kamus kena denda. Okey. Lepas tu tapi nak cerita lah dengan kamu, kan, Syekh Idris Al-Marbawi ni salah satunya dia buat kamus Al-Marbawi tu, kan. So bila kita tengok, kan, buat kamus, tapi nak cakap dengan kamu, kan, hasil daripada usaha Syekh Idris Al-Marbawi ni buat kamus bahasa Melayu ke bahasa Arab dan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu, ya, nak ceritanya bahawa ini adalah satu titik tolak untuk orang Malaysia lah khususnya, ya, rakyat Malaysia untuk memahami bahasa Arab tu sendiri. Sebenarnya besar sangat jasa Syekh Idris Al-Marbawi ni bila dia buat kamus, ya. Bagaimana kita dapat memahami Al-Quran, ya, sebab kita cakap dalam bahasa Melayu, ya, Al-Quran dalam bahasa Arab. So bagaimana kita nak memahami Al-Quran tu, ya. Bayangkan besarnya jasa Syekh Idris Al-Marbawi ni untuk memberi kefahaman kepada kita orang Islam, orang Melayu, ya, untuk memahamkan Al-Quran, ya. Dan di atas usaha beliau juga, ya, ramai di antara kita yang faham Al-Quran, boleh bercakap dengan baik dalam bahasa Arab, ya, dapat pergi belajar menuntut ilmu di negara Timur Tengah, ya.
So Umi rasa Masya Allah ya, dia punya jasa beliau ni memang sangat besar ya. Bayangkan kita dapat memahami Al-Quran ya, dan apabila kita memahami Al-Quran, kita dapat mengamalkan Al-Quran tu dalam kehidupan kita kan. So itu antara yang dilakukan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau ikutkan banyaklah ya sebenarnya. Okey. Tu antaranya lah. Okey. Dan satu lagi tokoh yang kedua kita sebut sebagai Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim. Kamu kenal ke tak kenal? Okey, Profesor Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim ni dia sebenarnya adalah kalau siapa yang pernah belajar UIA, kamu ada yang belajar UIA ke? Okey, insya-Allah ya satu hari nanti ya belajar kat UIA, dia ada kuliah undang-undang ya, kuliah undang-undang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim. Okey. Umi bukan nak cerita tentang siapa dia, apa jasa dia, tapi nak cerita tentang satu kisah yang relate dia sangat besar dengan Prof. Dr. Ahmad Ibrahim ni ya. Cerita dia kalau kamu pernah dengar lah ya, kisah Natrah. Pernah dengar tak kisah Natrah? Okey, kisah Natrah ni sebenarnya dia adalah satu cerita di antara orang Malaysia dengan orang Belanda. Okey, siapa sini orang Terengganu ya? Okey, ceritanya macam ni ya. Kisah ni bermula pada tahun 1942 ya, di mana seorang wanita nama dia Adeline Hertoh. Adeline Hertoh ni suami dia Sarjan Hertoh ya. Dia orang ni sebenarnya duduk dekat tanah Jawa ya. Duduk dekat Indonesia lah masa tu. Okey, so masa tahun 1942 dia orang ni ada krisis dekat tanah Jawa ni yang memaksa Adeline menyerahkan anak dia yang bernama Maria Hertoh kepada seorang peniaga kain batik nama dia Cik Aminah. Okey. Dan keadaan masa tu berlaku, masa tu ada rusuhan tau, keadaan sosiopolitik dekat tanah Jawa masa tu sangat tidak bagus ya, kerana Belanda ni, diorang ni orang Belanda ya. Belanda ni sedang bergelut dengan Jepun demi kawasan tanah Jawa pada zaman Perang Dunia Kedua. Dan perkara ini menyebabkan ayah kepada Maria ni, Maria ni anak dia, mak dia nama Adeline. Okey. Sarjan tu Sarjan Hertoh tu lah. So dia orang kan pakai nama family kan. Ya. Jadi Sarjan Hertoh ni kena tahan. Kemudian isteri dia Adeline ni menyerahkan Maria ni kepada seorang peniaga kain batik nama dia Cik Aminah masa tu. Okey. So apabila keadaan masa tu sangat tidak selamat, maka Cik Aminah ni telah bawa Maria ni tadi balik ke tanah Melayu masa tu dekat Terengganu ya. Okey. Kemudian kerana risau kan masa tu ada revolusi nasional Indonesia yang sudah tersebar luas lah ya. Okey. Kemudian masa pun berlalu pada tahun 1985 ya, Sarjan Hertoh ni tadi telah dibebaskan oleh daripada tawanan lah, masa daripada menjadi tawanan. Jadi dia ni cari balik anak dia. Okey, tapi gagal. Ya, jadi apabila gagal, tak tahu nak cari kat mana, maka mereka menggunakan mereka kembali balik Belanda, dia orang balik ke Belanda. Dan menggunakan saluran kerajaan Belanda untuk cari anak dia ni tadi, Maria ni tadi. Rupanya Maria ni tadi dah bertukar nama kepada Natrah. Okey. So sebab dia pun dah lama duduk dengan Cik Aminah ni, jadi didikan dia memang secara Islam ya. Dia punya amal ibadat pun dia berpegang dan beramal dengan Islam ya. Jadi benda ni pada tahun 1949 ya, mereka berjaya menjejaki kampung yang didiami oleh Cik Aminah dan juga Natrah ni tadi. So konflik tu bermula dekat sini. Okey. Sebenarnya pada awalnya Cik Aminah ni dia telah bawa Natrah tu ke Singapura. Kan Cik Aminah ni duduk kat Terengganu kan. So dia bawa Natrah ni pergi ke Singapura untuk dipertemukan dengan mak ayah dia tu. Okey. Tapi jadi lain pula cerita dia. Okey, kenapa lain cerita dia? Sebab tiba-tiba masa tu pada 12 April 1950 ya, masa tu Ketua Hakim Mahkamah Singapura mengarahkan Natrah ini dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebenarnya asalnya Cik Aminah ni bawa Natrah pergi Singapura sebab nak
pertemukan dengan mak ayah dia. Okey. Kemudian benda ni menjadi satu benda yang sangat sayu lah, sebabnya Natrah ni dia macam tak boleh nak melepaskan Cik Aminah tu, sebab dia kata apa, Cik Aminah tu adalah ibu dia. Okey, perkara ini menyebabkan Cik Aminah dia rasa sayu. So Cik Aminah ni telah memutuskan untuk mencari khidmat peguam bela bagi menuntut kembali Natrah ni, ya, sebab Cik Aminah pun rasa tak boleh nak berpisah dengan Natrah, dan Natrah pun memang tak boleh berpisah dengan Cik Aminah, sebab Natrah ni cakap apa, dia kata mak dia adalah Cik Aminah tu. Okey, dan dia punya cerita dia, apabila Cik Aminah ni cari peguam bela, so peguam bela dia masa tu kamu boleh tekalah siapa peguam bela dia kan. Okey, peguam bela dia masa tu adalah Prof Ahmad Ibrahim ni sebenarnya, tapi masa tu dia belum dapat Prof lagi lah, nama dia Encik Ahmad Ibrahim, ya. Okey, jadi sebab bila berlakunya keadaan tu, mereka ni dipisahkan. Jadi Natrah ni dia terganggu lah daripada segi emosi dia. Dia asyik teringat dengan Cik Aminah ni. Kebetulan pula masa dia ditahan tu, masa tu selepas beberapa hari selepas hari raya, macam kita kan, sedih kan, hari raya tak dapat balik, tak dapat jumpa dengan mak kan. Okey, jadi disebabkan Cik Aminah pun tak nak benda ni berlaku, ya, maka Cik Aminah telah memutuskan untuk okey, sebelum tu nak cerita sebenarnya pada 28 Julai 1950, sebabkan Cik Aminah tadi dia bawa benda ni pada peguam bela kan. Pada 1950, 28 Julai 1950, Cik Aminah ni dapat balik hak penjagaan Natrah ni tadi. Okey. Tapi masa tu Cik Aminah ni telah mengahwinkan Natrah ni dengan seorang guru. Masa tu umur 22 tahun guru tu, bernama Ban Suadabi. Okey. Jadi kalau ikutkan benda ni menyebabkan ibu bapa Natrah ni tadi, ibu bapa kandung dia, ya, Sarjan Hertoh dengan Adeline ni tadi, ya, telah menuntut hak balik semula ke atas Natrah ni. Tapi bukan menuntut hak atas anak kandung, tapi dia menuntut hak tu, dia menggunakan hujah bahawa di Singapura tidak sah perkahwinan bawah umur 16 tahun. Sebab kalau ikut undang-undang Belanda, orang perempuan cuma boleh berkahwin selepas umur 16 tahun. So dikira perkahwinan itu tidak sah. Okey. Jadi pada 13 November 1950, sekali lagi hak penjagaan telah ditarik balik daripada Cik Aminah ni. Kamu boleh faham tak cerita ni? Ni mudah-mudahan faham lah, ya. Okey. Jadi benda ni apabila ditarik balik hak penjagaan kali kedua, benda ni menimbulkan satu konflik yang sangat besar lah, ya, di antara orang Islam dan juga puak penjajah lah masa tu kan. Jadi perkara ni sebenarnya perkara ni heboh sangat masa tu lah kan, masa tu, ya, sampai ke pengetahuan oleh kerajaan Arab Saudi, ya, oleh kerajaan Pakistan, ya, dan mana masa tu ada kutipan dana lah untuk memperjuangkan perkara ni, ya. Okey. Perkara ini menyebabkan ibu kandung Natrah bergegas bertemu Natrah dari Belanda ke Singapura, ya, dan dalam perjumpaan tersebut Puan Adeline telah menegur perangai Natrah yang tak nak berjumpa dengannya. Okey, sebenarnya kalau kamu Google, ya, dan ataupun kalau kamu dapat keratan akhbar lama lah, sebenarnya memang ada gambar pertemuan Natrah, ibu kandung dia dengan Cik Aminah. Tapi masa tu kalau kamu tengok gambar, kalau kamu boleh tengok gambar tu, memang gambar tu Natrah ni dia peluk Cik Aminah daripada belakang, dan mak kandung ni macam nak ambil Natrah tu daripada dia. Maksudnya nak cerita macam mana, macam keadaan masa tu memang sangat konflik lah. Okey. Kemudian pasangan mak ayah kandung dia ni pula telah membuat satu tuntutan untuk dapatkan balik hak penjagaan dia. Dan pada 12 Disember 1950, pasangan Hertoh memenangi kes ini. Menurut hakim kes berkenaan, Justice Brown, hakim tu nama dia Justice Brown, ya, pernikahan Natrah dan Mansur ini gagal kerana tidak mencapai umur minimum. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikutkan hakim tu sendiri, ya, nama dia Hakim Brown kan, mengatakan kes penjagaan ini adalah sebagai kes paling rumit. Sebab hakim ni kata apa? Sebab dia kata kedua-dua pihak betul. Pihak Cik Aminah pun betul, pihak Adeline ataupun Sarjan Hertoh ni pun betul. Sebab apa? Sebab
Hakim ni cakap apa masa tu? Dia kata kalau ikutkan daripada segi kasih sayang, Natrah tu dia sangat bahagia bila berada dengan Cik Aminah. Okay. Tapi dia tak boleh menafikan hak ibu bapa dia, ibu bapa Maria ataupun Natrah ini terhadap mak ayah kandung dia. So maksudnya kalau nak ikutkan hakim tu mungkinlah tersepit juga kot sebenarnya, sebab dia kata dua-dua betul, Cik Aminah betul, keluarga mak ayah kandung dia pun betul kan. Tapi walau macam mana pun keputusan dah dibuat dan kemenangan berpihak kepada ibu bapa kandung dia itulah. Okey. Dan perkara ini telah mencetuskan inilah yang dipanggil sebagai rusuhan Natrah oleh penyokong Cik Aminah. Sebenarnya ada pertumpahan darah sebab masa tu berlakunya rusuhan yang mana penyokong Cik Aminah bangkitlah masa tu sebab fikir apa? Sebab fikir Natrah ni akan dimurtadkan So seramai 18 orang telah mati dan 200 orang cedera parah. 5 orang pemimpin rusuhan ini telah ditahan oleh British dan dijatuhkan hukuman mati. So masa tu sebenarnya keadaan masa ni telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman lah, Perdana Menteri kita yang pertama telah turun ke Singapura dan membuat rayuan, dan akhirnya 5 orang yang ditangkap untuk hukuman mati itu tadi telah diringankan dengan hukuman penjara seumur hidup So kalau kamu tengok dekat Google gambar semasa rusuhan tu pun ada sebenarnya tapi gambar hitam putih lah zaman dulu kan. Okey, kemudian lepas daripada mak ayah kandung dia dapat balik hak penjagaan tu, Natrah dibawa ke Pulau Saint John, Singapura sebelum dibawa ke Belanda Tapi masa tu kawalan sangat ketat lah, dan akhirnya memang Natrah ni memang dibawa balik ke Belanda. Dan Natrah ni sebenarnya mula berutus surat kepada Mansur hinggalah mereka tua sebenarnya kan. Tapi cerita dia sangat complicated lah sebab Natrah ni mengaku dia sudah kembali kepada Kristian dan minta supaya Mansur Adabi tu supaya tidak meletakkan harapan lagi pada dia kan. Tapi sebenarnya cerita dan kisah ini membawa satu kesan yang sangat besar lah yang mana masa tu timbulnya kesedaran akidah dalam kalangan umat Islam masa tu kan, yang mana mereka memperjuangkan akidah Natrah masa tu. Okey. Dan perkara ini sebenarnya telah membawa satu kesan yang besar yang mana pada tahun 1988 kuasa Mahkamah Sivil telah dipisahkan dengan Mahkamah Syariah melalui pindaan perlembagaan. Ini telah diperjuangkan oleh siapa? Diperjuangkan oleh Prof. Ahmad Ibrahim ni tadi, ataupun kita sebut sebagai nama penuh dia Tan Sri Profesor Emeritus Ahmad Ibrahim. Okey. So sebenarnya ini adalah sumbangan beliau terhadap perjuangan akidah Natrah pada masa itu. So Umi rasa perkara ini mungkin boleh dibincangkan dan difikirkan oleh kita. So Umi galakkan kamu supaya terus membaca, boleh cari tentang kisah Natrah ni. Dan kisah Natrah ni bukan Umi cerita berdasarkan saja-saja je Umi nak cerita, tak berdasarkan kepada sumber yang sahih melalui rujukan Tom Ernest Hughes pada tahun 1980 dalam bukunya Tangleworth, The Story of Maria Hertog, Institute of Southeast Asian Studies. So memang daripada sumber tersebutlah Kemudian buku Fatini Yaakob yang bertajuk Natrah, Cinta, Rusuhan dan Air Mata yang diterbitkan oleh Universiti Teknologi Malaysia Jadi banyaklah sebenarnya sumbangan tokoh-tokoh ni kan. Ni sebenarnya Umi baru cerita sikit baru. Okey. Dan ada lagi 2 tokoh iaitu Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dan juga Dr. Yusof Al-Qardawi. Okey. Jadi untuk task kita pada minggu ini, okey, Umi nak kamu kongsikan bagaimana Dr. Wahbah Zuhaili ataupun Dr. Yusof Al-Qardawi, bagaimana semangat perjuangan mereka dalam memperjuangkan ilmu dan bagaimana motivasi mereka terhadap ilmu tu memberi satu semangat kepada kamu untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Jadi kongsikan di ruangan komen nanti. Okay, nanti kita akan bincangkan insya-Allah Terima kasih kerana mendengar lecture ni. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.